Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan menerangkan mengenai transformer. So, basically transformer ni dia adalah satu device yang menunjukkan awak faham ke tidak tentang elektromagnet. Sebab mainly transformer ni dia akan mengaplikasikan konsep elektromagnet. Dua konsep penting dalam elektromagnet. Okey, seperti yang kita dah belajar, elektromagnet ni dia ada dua konsep. Pertama konsepnya adalah dia akan ada arus yang kalau kita ada arus dalam konduktor, ni contoh. Kita ada arus dalam konduktor, so apa yang berlaku adalah dalam konduktor itu bila ada arus dia akan menghasilkan medan elektromagnet. Itu first konsep yang kita belajar tentang elektromagnet lah. Sebab itu nama dia elektromagnet. Dia dihasilkan oleh elektrik ataupun dihasilkan oleh arus tersebut. So itu adalah konsep yang pertama. Konsep yang kedua pula adalah kalau kita ada contoh, kita ada medan magnet. Okey, tak kisahlah medan tu medan elektromagnet ke ataupun medan magnet kekal ke, asalkan dia adalah medan magnet, ya. Medan magnet yang dipotong oleh konduktor. Konduktor ni adalah dawai lah contohnya. Menghasilkan arus yang dipanggil sebagai arus aruhan. Arus aruhan yang terhasil dalam konduktor, dia akan mengalir dalam konduktor tersebut lah. So basically elektromagnet ni dia berkisar tentang tiga benda. Pertama dia berkisar tentang arus, berkisar tentang konduktor, berkisar tentang medan magnet. Okay, medan elektromagnet ni basically adalah medan magnet lah. Dan benda yang sama juga berlaku pada konsep yang kedua. Cuma dia terbalik lah. So kita ada medan magnet, lepas tu kita ada konduktor, dia menghasilkan arus aruhan. So basically macam tu sahaja konsep dia. Kalau ada arus boleh menghasilkan medan elektromagnet dalam konduktor. Okay, bukan dalam konduktor, dia di luar. Okay, arus tu dalam konduktor. Okay, tapi kalau kita ada medan magnet tu dipotong oleh konduktor, dia boleh menghasilkan arus aruhan. Dia terbalik macam tu. So transformer ni menghasilkan dia menggunakan kedua-dua konsep tersebut dalam satu device tersebut lah. So basically design transformer ni dia adalah macam inilah. Okay, so transformer ni biasanya awak akan ada gegelung konduktor lah, konduktor dawai ke apa ke kan. So ini kita ada gegelung, buat cantik sikit. Kita ada gegelung dipanggil sebagai gegelung primer. So gegelung primer dibuat daripada dawai yang boleh menghasilkan yang boleh mengalirkan elektrik, dibuat daripada konduktor lah. So gegelung primer ni biasanya kita akan sambungkan kepada satu bekalan kuasa. Okey, sumber kuasa. Okey, sumber kuasa. Dan sumber kuasa yang kita akan gunakan biasanya sumber kuasa arus ulang alik, ya. Simbol dia macam ni. Sumber arus ulang alik ni maksudnya arus dia mengalir dalam kedua-dua arah secara ulang alik lah. Dia satu arah dia mula-mula contoh macam ni, dan kemudian dia mungkin lepas tu dia berubah lagi. Dia sentiasa berubah-ubah dia punya arus tersebut. Okey, jadi maksudnya lepas gegelung primer kita akan ada gegelung sekunder. So basically gegelung sekunder ni pun sama macam gegelung primer, diperbuat daripada bahan daripada konduktor lah. Jadi biasanya kita akan ada bilangan gegelung yang berbeza lah di sini. Biasanya kita akan buat dia punya bilangan gegelung tu berbeza. Okay, so kita ada gegelung sekunder. So gegelung sekunder ni biasanya dia akan disambungkan kepada beban lah. So beban ini maksudnya dia boleh disambungkan kepada beban. Beban ini boleh jadi macam-macam bentuk lah. Sama ada peralatan ke, dia sama ada peralatan elektrik lah. So beban ni boleh jadi rintangan, boleh jadi mentol, boleh jadi TV kan, yang menggunakan elektrik. Baik, jadi seterusnya. So apa perkaitan dia di sini So dia akan berlaku dua benda ni iaitu dia akan ada arus yang menghasilkan medan elektromagnet, arus dalam konduktor yang menghasilkan medan elektromagnet, dan medan magnet yang dipotong oleh konduktor menghasilkan arus aruhan. So macam mana proses dia berlaku? So kita akan cuba fahami sekarang ni. Baik, so basically apa yang berlaku bila kita ada gegelung primer ni disambungkan kepada sumber kuasa arus ulang alik. First kali apa yang berlaku adalah arus ini dia akan mengalir pada gegelung primer. So seperti yang kita tahu
daripada first konsep dalam aplikasi elektromagnet ni, konsep dia adalah arus dalam konduktor dia akan menghasilkan medan elektromagnet. So, maksudnya bila arus mengalir pada gegulung primer, jadi maksudnya di sini dia akan ada menghasilkan satu medan magnet. Okey. Dia akan menghasilkan satu medan magnet di sini begitu. Okey. Jadi maksudnya di sini bila kita ada arus pada gegulung primer tu adalah konduktor. So apa yang berlaku adalah kita akan menghasilkan medan elektromagnet. Okey. Medan elektromagnet dihasilkan oleh gegulung primer tersebut sebab dia ada arus. Okey. Baik, seterusnya, so itu adalah konsep yang pertama. Kita ada arus, kita akan ada medan elektromagnet. So, sekarang ni kita akan masuk kepada konsep yang kedua pula. So, sekarang ni kita ada gegulung primer, dia ada arus. Bila ada arus, ada elektromagnet. So, apa yang berlaku bila awak ada medan elektromagnet ni? Maksudnya medan elektromagnet ni, kalau kita perhatikan pada gegulung sekunder ni dia akan dipotong. Okey. So, basically kita ada medan elektromagnet. Jadi, maksudnya medan elektromagnet yang dihasilkan oleh gegulung primer tadi, medan elektromagnet dipotong oleh gegulung sekunder. Jadi maksudnya kita ada medan elektromagnet dipotong oleh gegulung sekunder. Okey. Jadi, so ini dah masuk pada konsep yang kedua lah. Kalau kita ada medan magnet, kita akan menghasilkan arus dipotong oleh konduktor, dia akan menghasilkan arus aruhan. Baik, so jadi maksudnya bila ada potongan oleh gegulung sekunder tersebut, apa yang berlaku adalah kita akan menghasilkan arus aruhan. Arus aruhan dihasilkan pada gegulung sekunder. Okey. Biasanya kalau pelajar jawab ni, dia punya misconception dia ingat dia punya arus ni mengalir terus. Tak, dia tak mengalir terus kepada gegulung sekunder tersebut. Tapi sebenarnya arus itu menghasilkan medan elektromagnet, dan medan elektromagnet itu menghasilkan arus aruhan pada gegulung sekunder ini. So kena clear misconception tersebutlah. Baik, jadi maksudnya di sini kita ada saya nak terangkan sedikit tentang B di antara B dan C ni. Kenapa dia perlu arus ulang-alik? Jadi maksudnya di sini di sini kenapa dia perlukan arus ulang-alik? Arus ulang-alik ni dia punya lawan adalah arus terus. Arus terus ni biasanya dihasilkan oleh bateri. Okey. Jadi kalau awak menggunakan arus terus, masalahnya nanti contoh awak gunakan bateri kan, dia akan menghasilkan medan elektromagnet, tapi medan elektromagnet ni dia tidak berubah. Jadi dia akan menghasilkan arus aruhan tu sekali saja waktu dia dihidupkan itu saja. Sebab dia punya medan elektromagnet dia tak berubah. Okey. Dia potong sekali sahaja. So bila dia potong sekali sahaja, maksudnya sekali itu sajalah arus aruhan dihasilkan. Tapi kalau gunakan arus ulang-alik, kan dia punya arus itu sentiasa berubah arah. Mula-mula macam ni kan, mengikut arah jam, lawan arah jam kan, dalam wayar tersebut dia akan sentiasa berubah. Jadi medan elektromagnet dia pun berubah juga. Bila medan elektromagnet sentiasa berubah, jadi maksudnya arus aruhan tersebut dia akan sentiasa dihasilkan pada gegulung sekunder. Sebab itu awak gunakan arus ulang-alik, bukan arus terus. Baik. So, biasanya kita akan ada transformer ni, dia akan mempunyai bilangan gegulung yang berbeza. So, contoh kalau kita ada bilangan, ni bilangan gegulung primer yang lebih daripada contoh pertama bilangan gegulung primer lebih daripada bilangan gegulung sekunder. Let's say kita cakap dia punya bilangan gegulung primer adalah 1000, NP adalah 1000. Okey, NS bilangan gegulung sekunder adalah 100. Okey, so kita nak pakai nombor yang besar lah. Kita main 100, 1000 Okey, so jadi maksudnya apa yang inilah fungsi transformer lah sebenarnya. Kita akan ada bilangan gegulung yang berbeza. Okey, contoh yang pertama, kalau kita ada bilangan gegulung primer lebih besar daripada bilangan gegulung sekunder ni. Contoh kalau ada voltan primer ataupun voltan sumber kuasa ini yang diberikan kepada awak adalah contohnya 240 volt. Jadi apa yang berlaku, voltan dekat sekunder ini maksudnya dia akan menjadi sebanyak 100 per 1000 primer per sekunder darabkan dengan 240 volt. Jadi maksudnya di sini kalau kira inilah, saya kira terus dia 1 per 10, so dia akan jadi 24 volt.
Jadi apa yang berlaku di sini, kita boleh nampak lah. Kita ada voltan primer 240 volt. Lepas itu voltan sekunder yang dihasilkan pula bila dia dah menghasilkan dia dah melalui 4 proses ni tadi, menghasilkan mengalir pada gelung primer, menghasilkan elektromagnet dipotong, kemudian arus aruhan dihasilkan ke gelung sekunder. So, apa yang berlaku daripada 240 volt tadi dekat primer, dia akan menjadi 24 volt sahaja pada voltan sekunder. So, kalau keadaan ini berlaku, transformer ini dia dipanggil sebagai transformer injak turun. Transformer injak turun. Kenapa dia injak turun? Sebab dia boleh menurunkan voltan output. Jadi basically yang ni adalah transformer injak turun. So ini adalah fungsi transformer lah sebenarnya. Dia boleh menurun ataupun menaikkan voltan output. Okay. Jadi maksudnya transformer injak turun ni adalah transformer yang menghasilkan voltan output lebih rendah. Okay. Voltan output tu adalah maksudnya dalam arti kata lain voltan dekat gegelung sekunder lah. Okay. Baik. So jadi maksudnya keadaan yang sama juga berlaku lah, vice versa lah. Dia akan berlaku untuk case yang terbalik lah. Contoh kita ada bilangan gegelung primer ni kurang daripada bilangan gegelung sekunder. Okay. Let's say kita cakap dia punya bilangan gegelung primer dalam first gegelung, dia punya supply, dia punya bilangan gegelung itu adalah, contoh kita ambil 100 lah, senang. Okay. Ini bilangan dalam gegelung primer. Bilangan dalam gegelung sekunder biasanya kita akan bezakan. So contoh kita ambil 1000. Okay. So basically apa yang berlaku adalah di sini contoh kita supply juga sama juga voltan primernya adalah 240 volt. So maksudnya di sini nanti dia akan ni adalah bilangan gegelung sekunder. So nanti apa yang kita akan ada, voltan dekat sekunder ataupun voltan output dia akan sama dengan sekunder. Jadi sekunder adalah 1000 per primer adalah 100. Ni 100 per 1000 per 100 darabkan dengan 240 volt. Ni saya kira saja terus, dia akan sama dengan 2400 volt di sini. Jadi maksudnya kita tengok di sini kita ada voltan primer adalah 240 volt. Dekat gegelung sekunder pula dia menghasilkan voltan sebanyak 2400 volt. So kalau kes dia macam ni, ini dipanggil sebagai transformer injak naik. Kenapa injak naik? Sebab dia menaikkan voltan output tersebut. So basically transformer injak naik ni adalah transformer yang menghasilkan output ataupun voltan output, bukan output voltan output yang lebih tinggi. Okay. So basically itu adalah dia punya point. So ini sajalah tentang transformer sebenarnya. So transformer ni macam itulah, dia boleh menukarkan dia punya voltan tersebut, voltan output dia. Okay. So next kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, seorang murid mengumpulkan maklumat tentang sebuah transformer seperti yang berikut. Baik, sekarang ni kita akan cuba bincangkan mengenai kecekapan transformer. So basically kecekapan ni adalah kecekapan. Kecekapan ni simple saja. Kecekapan ni berapa banyak output yang berguna yang awak dapat, output berguna yang awak dapat bahagikan dengan input yang awak diberikan darabkan dengan 100%. Saya bagi contoh lah. Kalau kita ada seorang pekerja kan, seorang lah, kita bagi dia banyak makanan contohnya. Kita bagi dia makanan. Tapi dia punya yang berguna daripada orang tu bila dia bekerja tu, maksudnya dia kurang menghasilkan kerja kan. Dia kurang menghasilkan kerja yang berguna. So kita panggil orang itu sebagai kurang cekap. Okay? Tapi kalau orang itu dengan input yang diberikan, dia boleh menghasilkan output yang banyak ataupun kerja yang banyak, kerja yang berguna yang banyak tu, maksudnya kita panggil dia sebagai cekap. Itu sajalah tentang kecekapan ni. So maksudnya makin banyak tenaga berguna yang awak dapat ataupun perkara yang faedah yang awak dapat tu, maksudnya awak dipanggil sebagai semakin cekap lah. Okay? Jadi seterusnya, kalau dalam transformer ni macam mana kita aplikasikan? Basically
transformer tadi kita bagi dia punya input ni dekat gegelung primer, okey, bukan sekunder, primer. Jadi maksudnya output dia akan dihasilkan oleh gegelung sekunder macam tadi okey. So maksudnya makin banyak tenaga berguna yang awak dapat tu, maksudnya semakin cekap lah transformer tersebut, okey. Tapi transformer ni dia bukan barang yang perfect lah. So maksudnya benda tu memang dia punya kecekapan tu bukan 100% lah. Bukanlah semua yang awak dapat balik tu dia akan bukanlah yang awak berikan tu dia akan dapat balik semua sekali lah, okey. So basically prinsip kerja transformer seperti yang kita dah tengok tadi. So kita ada tenaga elektrik sebab dia ada arus tadi kan. Tenaga elektrik berada pada gegelung primer tersebut. Jadi tenaga elektrik ini dia akan menjadi tenaga elektromagnet, okey. Dia akan jadi tenaga elektromagnet. Dia akan memberikan tenaga elektromagnet jugalah. Okey. Sebab dari arus tadi menghasilkan elektromagnet. Okey. Dan tenaga elektromagnet juga dia akan menyebabkan tenaga elektromagnet ni dia akan menyebabkan tenaga elektrik itu dia akan terhasil pada gegelung sekunder. Tenaga elektrik ni dia akan terhasil pada gegelung sekunder, ya. Tapi transformer ni dia tidak cekap lah. So maksudnya along the way ni dia akan ada kehilangan tenaga itu berlaku. So jadi maksudnya tenaga ni dia tak jauh konsep daripada kuasa. Sebab kalau kuasa ni pula kuasa ni basically adalah tenaga, berapa banyak tenaga dia per saat lah, okey. Dan dalam kes ni kita ada basically dalam gegelung primer ni kita ada kuasa elektrik lah, kita ada kuasa elektrik. So kalau kita nak cari kuasa elektrik, senang sahaja. Kuasa elektrik dia akan bersamaan dengan kuasa elektrik api, dia akan sama dengan V darab dengan I, di mana V itu adalah dia punya voltan dan I itu adalah dia punya arus. So kita kira dahulu berapa dia punya kuasa elektrik tersebut, okey, tenaga dia, okey. So untuk yang primer, untuk di primer lah, so kita kena tengok dahulu berapa dia punya, untuk kes ini dia punya voltan dan dia punya arus, okey, VP dan IP. So kita tengok daripada soalan ini, so kita ada voltan primer 120 volt dan arus primer adalah 0.25 ampere. So 120 volt 0.25 ampere. So kalau kita nak kira dia punya kuasa dalam gegelung primer ini akan bersamaan dengan 120 volt darab dengan 0.25 ampere. So kita akan dapat 30 watt. Okey, itu dekat primer. Berapa banyak input yang diberikan pada primer adalah 30 watt. Sekarang ni kita akan kira pula untuk sekunder. So kalau dekat sekunder sama juga, kita cari VS, kita cari IS diberikan dalam soalan. Dalam ini seperti kita tengok tadi, VS adalah 6 volt dan arus sekunder adalah 4.8. So ini adalah 6 volt dan ini pula adalah 4.8 ampere. So kita boleh kira dia punya kuasa pada gegelung sekunder adalah bersamaan dengan 6 volt darab dengan 4.8 ampere. So kalau kita darabkan guna kalkulator, so kita akan dapat 28.8 watt. So secara teorinya lah, kalau dia unggul sepatutnya sama. Sekiranya unggul. Sekiranya transformer unggul. Tapi masalahnya tak ada, boleh kata tak wujud lah transformer yang unggul ni sebenarnya. Dia sepatutnya sama lah, okay? Dia bukanlah sebab ini tadi ni kalau kita tengok ni adalah transformer injak turun lah. Ni injak turun transformer. Dia bukanlah sebab dia injak turun dia punya kuasa tu berkurang. Sepatutnya kuasa dia sama sahajalah. Tapi sebab transformer ni dia bukanlah jenis yang unggul, jadi maksudnya kuasa tu dia akan ada juga hilang, in the way dia akan hilang lah di antara proses ini tadi di antara proses ni tadi nanti dia akan ada kehilangan kuasa tersebut. Okey. So sekarang ni kita boleh kira dia punya kecekapan. So kecekapan yang kita akan dapat adalah kecekapan dia akan sama dengan berapa banyak output berguna tadi seperti kita ingat tadi, output berguna bahagi dengan input diberikan darabkan dengan
100%. Okay. Input yang kita bagi tadi adalah 30 watt, tapi yang kita hasilkan semula pada gegolong sekunder ni adalah sekunder, output dia. Ni adalah prima, input dia. So, apa yang berguna yang kita hasilkan adalah 28.8 watt bahagikan dengan input yang diberikan adalah 30 watt. Okay, terapkan dengan 100%. Jadi maksudnya kecekapan bagi transformer ini adalah 96% lah. Which is quite high lah sebenarnya. Ini pun dah cukup okey lah. Kalau dah ada 85% ke atas kecekapan dia pun dah kira okey lah. Okay, dia punya transformer tersebut. Baik, sekarang kita bincangkan sedikit mengenai kenapa boleh berlakunya transformer yang tidak unggul macam ni. Kenapa adanya berlaku kehilangan tenaga ataupun kehilangan kuasa tadi. Pertama, dia ada banyak sebab, tapi saya akan terangkan dua saja. Pertama adalah disebabkan dalam gegelung ni, kan kita gunakan gegelung dawai. Okay. Walaupun dia konduktor, dia masih ada lagi rintangan. Okay. Rintangan dalam gegelung. Baik. Jadi, maksudnya, kalau fikirkanlah, rintangan ni, dia ada dalam satu dawai. Okay. Dia ada dalam satu dawai tersebut. Rintangan ni akan menyebabkan elektron itu, dia mengalir dengan lebih perlahan lah. So, maksudnya dia stuck dekat situ lah. Dia tak adalah stuck, dia masih mengalir, cuma dia slow. So, bila dia diperlahankan dekat bahagian dawai tersebut, so apa yang berlaku? Dalam dawai ini, bila ada elektron tadi bila ada elektron dalam dawai itu, maksudnya secara basicnya lah, dia akan menghasilkan tenaga haba. Sebab dia adalah elektron kan. Dia terperangkap di situ. Okay. Jadi maksudnya rintangan itu tadi, dia akan menghasilkan haba dalam dawai tersebut. Okay. Jadi bila dia menghasilkan haba tu, jadi maksudnya tenaga ini tadi, dia akan hilang sebagai tenaga haba. Jadi maksudnya kalau awak boleh kurangkan rintangan, elektron tu boleh mengalir dengan lebih cepat dalam dawai tersebut. Jadi maksudnya awak bolehlah mengurangkan kehilangan tenaga haba tersebut dan awak boleh meningkatkan lagi kecekapan transformer itulah. Jadi maksudnya makin banyak rintangan ni, maksudnya makin banyak tenaga haba yang awak keluarkan pada dawai tersebut. Dia tak jadi, maksudnya dia kurang lah, maksudnya dia kurang, dia hasilkan dekat tenaga elektromagnet ni. Okay? Sebab tenaga haba, sebab dia hilang sebagai tenaga haba juga tadi. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita boleh katakan adalah mengenai kebocoran flux magnet. Jadi flux magnet ni adalah basically medan yang dihasilkan oleh medan elektromagnet yang dipotong oleh gegelung sekunder lah. Okay. Jadi dia macam ni. Kalau awak ada macam ni lah, dia tak semestinya, kalau kita tengok di sini lah, medan elektromagnet tu dia jenis yang bebas lah biasanya. Jadi medan elektromagnet tu tak semestinya dia potong pada gegelung sekunder. Okay. Kalau kita tengok, ada bahagian pada gegelung pada elektromagnet ni, dia tak potong pun pada dawai pada gegelung sekunder tersebut. Jadi maksudnya ini yang dipanggil sebagai kebocoran flux magnet tersebut. Sebab dia punya medan elektromagnet ni, dia tidak dipautkan pada gegelung sekunder inilah. So itu kita panggil sebagai kebocoran flux magnet. Biasanya kalau kita nak selesaikan masalah ni, kita akan letakkan besi lah sebenarnya. Kita akan letakkan besi di antara ni. So maksudnya besi tu dia akan dimagnetkan oleh arus dalam gegelung primer tu. Jadi maksudnya dia punya medan magnet tu dia lebih concentrated lah. Maksudnya kita boleh fokuskan lebih kepada gegelung sekunder tersebut. Dia dipautkan terus. So sebagai penerangan saya tadi jadi maksudnya kalau ada kebocoran flux magnet ni, maksudnya dia punya flux magnet itu tadi Jadi flux magnet itu dia akan dihasilkan oleh gegelung primer. Flux magnet yang dihasilkan oleh gegelung primer, oleh arus, bukan gelung tu yang menghasilkan, tapi arus dia. Arus gegelung primer tidak dipautkan ataupun tidak dipotong lah tadi tidak dipautkan sepenuhnya. Jadi maksudnya itu yang dipanggil sebagai kebocoran tadi, sepenuhnya pada gegelung sekunder. Jadi maksudnya ada jugalah tenaga elektromagnet dia tadi yang tidak menjadi tenaga elektrik sebab adanya kebocoran flux magnet tersebut. So saya rasa itu sahaja yang saya nak terangkan mengenai transformer. Okay? Sekian, terima kasih.